Out. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okey. So ada 14 kan? 14 orang kan? Iya. Malas nak buat kelas kan? Korang pun malas belajar, cikgu orang malas adik ni. Okey. Aduh. Suara saya dengar okey kan? Okey cikgu. Tapi saya yang tak patutlah saya tak kuatkan speaker saya sendiri. Okey. Syafiq Aziza Ikmal Zuhaikal, Ikmal Farhan, Afiq Irfan, Azri Izuddin, Aidil, Afiq Farhan, Fida Daniel, Hafizuddin, Ikhwan, Amir, Alif, Aiman, Amir Aiman. Okay. Baik, kita dah masuk minggu yang berapa? 15 cikgu. 15 lah. 5 ke 3? Tak ada cikgu. Hari ni 28. Okey, so awak sepatutnya adalah minggu yang ke-14 lah hari ni. Sebab minggu lepas awak cuti. Jadi kita tak kira dia sebagai minggu lah kalau ikutkan. Okey. 28 hari bulan 7. Okey, kita ada 6 kompetensi. Sekarang ni kita sedang buat kompetensi yang ke-5. Okey. Bagi yang belum menghantar PB tugasan 3 dan 4, minta hantarlah. Yang tu PB wajib. Kalau saya buat kuis itu, yang tu PB biasa-biasa saja. Tu untuk ulang kaji. Okay. Malam saya dah keluarkan senarai nama yang ada dapat X. X dengan XL, yang tu bukan saiz baju. X tu maknanya PB 3 dengan PB 4 dia tak buat, ataupun video soket pun dia tak buat juga. Kalau XL tu sama ada PB 3 dia buat, PB 4 dia tak buat, macam itulah. Okay. So untuk hari ni kita akan masuk kepada topik iaitu jenis dan aplikasi alat peranti pelindungan. Sebenarnya yang ni saya dah pernah ulas masa kita dalam kelas hari tu. Okay. So alat peranti pelindungan ni macam fuse. Kalau dekat rumah kita yang pakai fuse TNB tu, fuse hitam. Okay. Kalau awak tengok dekat luar ada fuse hitam. Yang tu adalah kita panggil sebagai fuse boleh dawai semula. Siapa nak link pula? Tak baik kau dah settle tu. Kita tak pernah tukar link. Kelas kita tetap kelas yang ni. So kenapa nak tukar link je? Saya nak off setting. Okay. Dia tak dengar suara. Suara saya ni juga. Cikgu kena letak jam pun. Nanti tak dengar, tak dengar ke?
Okey. Yang ni adalah fuse dawai semula. Dengar suara saya? Dengar cikgu. Dengar ikut dengar. Okay. Senyap sangat kan? Risau pula. Okey, tak apa kalau jadi berhaming sebab saya kena share pakai apa orang kata? Pakai handphone. Tapi baik saya share apa? Personal je. Sebab tak pakai suara pun. Kan? Stop. Leave the meeting. Okay. Fuse tu dia warna hitam. Kalau dekat luar. Fuse. Saya kena tunjuk kat awak gambar dia. Fuse dawai semula. Okay. Kita share a window. Okay, yang ni dia punya schematic dia. Okay, so ini adalah yang dalaman dia. Kalau awak tengok yang ni yang sebenarnya yang berada di luar rumah awak tu. Kalau dah tukar lah. Okay, so kalau kita cabutkan dia maknanya kita takkan dapat bekalan di rumah lah. Okay, saya rasa saya ada seketui benda tu. Okay, so yang hitam ni adalah fuse. Yang ni fuse dawai semula. Okay. Fuse boleh dawai semula. Okay, yang ni adalah digunakan untuk pengguna domestik. Pengguna domestik maknanya macam dekat rumah lah. Jangan terconfuse domestik tu adalah di kilang. Tak, kita adalah domestik. Okay. Okay, yang ni adalah 3 jenis fuse yang jenis-jenis alat perlindungan yang mana kita kata sebagai fuse ada 3 lah. So awak kena tahu. Dia daripada sini. Tadi sebenarnya saya dah buat slide. Tapi saya macam menyampah dengan slide tu. Jadi saya pun tak save. Okay. Terus tak ada gambar kat sini. Saya tengok kalau ada dekat, kalau saya masih simpan dekat CD. Alah tak ada juga dah. Tak apalah, tak ada yang tu. Okay, so awak kena tahu apa fungsi peranti perlindungan ni. Kenapa fungsi, apa fungsi dia? Dia adalah untuk dia boleh memutuskan bekalan dia sendiri. Maknanya kalau ada arus lebihan, jadi dia akan stop sekejap. Silent. Okay. So kalau kata ada arus lebihan, jadi dia akan stopkan supaya tidak kena pada awak punya peralatan elektrik. Contoh kalau daripada TNB pergi ke meter kan. Jadi kalau tiba-tiba berlaku lebihan, jadi fuse hitam tadi dia akan cut tak nampak. Dia akan cut arus tu supaya tak masuk ke rumah awak. Kalau dia masuk ke rumah awak, itu yang boleh berlakunya lintah pintas dan menyebabkan berlaku kebakaran di rumah awak ataupun peralatan elektrik awak akan rosak. Okay.
So, apa yang kita kata arus lebih tu sebab tu saya kata arus lebih tu disebabkan oleh litar pintas ataupun pertambahan arus bekalan yang disebabkan oleh pemasangan beban yang lebih daripada sepatutnya. Katakanlah macam kita pasang soket kat rumah kan. Okey, kat situlah kita nak kita nak pasang microwave, kita nak pasang oven, kita nak pasang apa lagi, air fryer dalam waktu yang serentak. Bila berlaku serentak, kita punya peranti kita kadang-kadang tak support tau. Tak support peralatan tu. Jadi bila dia tak larat, itu yang akan menyebabkan elektrik ataupun karan tak cukup. Okey. Jadi bila kita pasang alat perlindungan ni, dia boleh menyebabkan peralatan lain tu tak rosak. So dia akan stopkan karan. Jadi peralatan tu akan jadi macam biasa. Okey. So kena faham apa yang ketujuan alat perlindungan ni adalah untuk, dia ada dua je tujuan dia, iaitu yang pertama sekali adalah mengelakkan berlaku kerosakan pada alat dan juga sebagai melindungi kabel daripada rosak. Okay, dalam kelas yang sebelum ni saya ada tunjuk bila MCB kita berlaku pemanasan, so nanti bila dia panas dia akan kacau kabel kita. Itu yang menyebabkan kabel kita hangit. Kalau kita tak perasan, lama-lama dia akan terbakar, dia akan hangit-hangit terbakar dan berlakunya kebakaran. Okey. Ada 5 faktor pemilihan bagi arus perlindungan. Kalau awak tengok, sebenarnya dalam nota ada. Tapi awak kadang-kadang rajin tak baca. Okey. So saya yang akan buat ulasan pada awak. Okey. So 5 pemilihan jenis-jenis perlindungan. Yang pertama sekali adalah jenis beban. So kalau beban dia heavy, jadi kita kena guna perlindungan yang nilai dia lebih daripada beban yang kita guna. Okay. So dan kedua adalah keupayaan unit perlindungan tersebut. Yang ketiga suhu sekeliling. Kita adalah suhu biasa. Kalau dekat tempat sejuk ataupun terlalu panas, dia akan guna pelindung yang jenis sesuai dengan keadaan. Yang keempat alat khas dan juga yang kelima harga. Okay, maknanya kita akan pilih harga yang berbaloi lah. Kita tak akan pilih yang terlalu mahal dan tidak akan pilih yang terlalu murah. Kadang-kadang bila dia murah, kualiti dia tidak setanding dengan peralatan, itulah yang sepatutnya. Okay. Okey, kemudian ingat, kalau dia tanya apakah jenis alat perlindungan, kita ada dua, iaitu satu fuse, satu lagi pemutus litar. Okey, macam MCB, RCCB. Okey, so adalah pemutus litar. Jadi ingat jenis-jenis alat perlindungan ada dua, iaitu fuse dan juga pemutus litar. Firdaus Dania, apa jenis alat perlindungan? Apa? Saya akan panggil siapa yang dalam ni. Lagi saya panggil. Yang tadi jenis... motor lah. Tak. Yang tu faktor pemilihan. Jenis alat perlindungan ada dua. Apa dia? Azri Izzuddin? Fuse. Fuse, okay. Thank you. Afif Farhan, satu lagi apa dia? Apa? Je. Okey, jenis perlindungan ada dua, fuse dan juga pemutus litar. Okey, fuse dan pemutus litar. Jenis alat perlindungan. Okey, seterusnya jenis-jenis fuse ada 3. Okey, jenis-jenis fuse ada 3, iaitu fuse boleh dawai semula,
fuse cartridge dan juga fuse kapasiti pemutus tinggi HRC. Okay. Saya akan share nota dekat awak. Kalau awak nak buka, tak terbuka lah. Kalau baca, baca. Yang baca, bacalah. Yang tak baca, tak bacalah. Okay. Kalau yang tak kembali ke pangkal jalan lagi, yang ni kertas penerangan 5. Kita dah masuk kepada kompetensi yang kelima. Okay, so saya nak tunjuk dekat awak yang kita kata sebagai fuse boleh dawai semula. Okay, yang ni yang saya kata tadi, yang ni adalah fuse boleh dawai semula. Okay. So yang ni digunakan pada pemasangan pengguna domestik atau untuk arus beban yang rendah di perindustrian. Okey, terdiri dari dawai elemen yang disambungkan dalam satu penghubung fuse yang boleh dikeluarkan dari tapak fuse. 1 minit. Okey, yang ni saya nak tunjuk kat awak ni contoh fuse lah, lebih kurang. Okey. So tengok dekat saya ini adalah fuse. Ni fuse. Okey, nampak? Yang ni yang kita kata fuse boleh dawai semula. Kalau yang tak pernah tengok, okey. So yang ni lah yang kita pakai. Yang ni yang dia memang berada di panel papan TNB tu. So dia akan letak di situ. Kemudian inilah sebagai dia punya support. So kalau kata bila kita putuskan dia, so kalau kita putuskan, so akan trip lah satu rumah kita. Okay, yang ni kita panggil sebagai fuse boleh dawai semula. Okay, ni dia punya, nampak? Okay, dalam dia macam ni. Okay. Ini kita panggil fuse boleh dawai semula. Jangan kata tak tahu. Okay, ni fuse dawai semula dia warna hitam. Jadi bila berlakunya, kalau kata tak bayar bil elektrik, jadi TNB akan pergi ambil benda ni. Dia tak akan potong kabel awak. Sebab kalau dia nak pasang balik, itu akan bagi kos. So dia akan pergi kat rumah awak. Jadi kalau tak bayar bil, dia akan ambil benda ni lah. Jadi kita pergi bayar bil, barulah dia pulangkan balik. Dia akan pergi pasang balik benda ni kat rumah awak. Okay, ini adalah fuse boleh dawai semula. Baik, untuk okay. So, dia ada dia punya takat pemanasan dia. Maknanya kalau kata tiba current tu lebih sangat, bila dia lebih daripada 1083 darjah Celsius, dia akan terbakar. Okay. So macam kebarangkalian untuk terbakar tu adalah kurang lah sebab bila suhu tinggi barulah fuse di dalam dia ni akan lebur. Okay. Apa kebaikan dan juga keburukan dia? Okay, kebaikan dia adalah dawai elemen fuse murah. Fuse ni cuma RM10 RM14 lah. 14 ke RM15 kalau beli cash, okay. So dia murah. Jadi kalau ni tak ada masalah. Lepas tu kita boleh tukar ganti je. Kita pergi beli, so kita tukar je benda ni. Jadi sebab tu kita kata dia adalah, kebaikan dia adalah murah dan juga dia senang ditukar ganti. So harga dia tak sampai lah 50. Ini yang jenis biasa saja. Sebenarnya ada satu lagi jenis. Ni jenis bulat tau. Dia ada satu lagi jenis. Dia bergantung kepada apa yang kontraktor pasang dekat awak punya papan panel tu lah. Okay. So keburukan dia menghasilkan arka dan mengeluarkan bunyi yang kuat. Okay, dan kemudian keburukan satu lagi adalah kemungkinan silap mengganti saiz elemen switch. Okay,
Yang ni kita kata yang mana boleh berlakunya kesilapan sebab bila kita tersalah beli yang ni, so tak boleh lah nak masuk. Okay, kita kena tengok dia dalam ni macam mana. Apa yang TNB pasang dekat kita, so kita kena tahu. Kalau dia tak sama, dia tak boleh jugalah nak masuk. Okay. Okay, seterusnya adalah fuse cartridge. Okay, fuse cartridge ni, okay, dia digunakan dalam palam 3 pin. Biasa tengok tak? Bagi peralatan elektrik. Biasa tu. Kat mana awak tengok? Dekat kepala apa? Kepala soket kan? Okay, so kalau manusia, bukan manusia lah, kalau awak biasa buat, kalau awak buat pernah buka kepala soket, jadi awak akan nampak satu fuse yang comel saja dalam tu. Okay, so dia berbentuk silinder, jadi kita panggil dia sebagai cartridge. So itulah kita, kalau kita nak kata, kalau terlupa pun awak boleh tahulah, maknanya dia berbentuk cartridge, dia bulat macam silinder, sebab tu kita panggil dia cartridge. Okay, so kita kata dia sebagai fuse cartridge. Okay, digunakan dalam palang 3 pin. Okay, kalau yang tak pernah nampak, okay, jadi kita akan sharing dekat awak supaya awak boleh nampak lah. Okay. Oh, macam. Okay, nampak saya share Google ni kan? Nampak. So, kalau yang tak pernah buka soket, yang takut lah mak dia kadang ayah dia tak bagi sebabnya tak biasa. Jadi inilah, nampak benda ni, inilah yang kita panggil sebagai fuse cartridge. So fuse ni, dia ada macam-macam jenis. Dia bergantung kepada kita punya peralatan kita. Kalau dia biasa-biasa, so dia punya fuse tu sikit je lah. Okay? Jadi kadang-kadang bila fuse ni rosak, sebab tu kita punya peralatan elektrik kita tak boleh ni. Okay, fuse ni dia dalam papan agihan kita pun ada juga. Dalam kita punya main switch kita. Okay, main switch kita pun ada juga. Okay, kenapa kita guna? Awak kena ingat dia sebagai pelindungan. Okay, fuse ni adalah sebagai pelindungan. So kalau lebihan dia akan pi dekat fuse ni dulu supaya kita punya peralatan kita tak rosak. Okay. So ini adalah fuse cartridge. Okay. Okay, kebaikan dan keburukan ada dalam jadual di bawah. Okay, sebelum tu, ni kadaran arus dalam fuse awak kena tahu. Dia dalam gandaan 5. 15, 20, 30, 45, 60. Kalau soalan tanya apakah kadaran arus dalam fuse cartridge, so boleh ingatlah 5, 15, 20, 30, 45 dan juga 60. Okay, yang ni maknanya di sekeliling dia ada warna macam kita tunjuk tadi. Macam ni. Okay, so dia ada color dia. Okay, kebaikan dia, kadar arus nominal diketahui dengan tepat. Arus nominal ni sepatutnya awak akan belajar lah. Okay, kemudian kapasiti pemutus tidak merosot, mempunyai kod warna untuk kedaran saiz tertentu. Macam saya kata, yang saiz yang atas tadi warna dia, warna putih. Kalau 5, warna putih. Okay, dapat mengelak terjadinya arka dan bunyi yang kuat. Okay, keburukan dia, jika elemen fuse putus, keseluruhan fuse tidak boleh digunakan. Pemegang fuse saja sesuai dengan saiz cartridge yang tertentu. Okay. So kena ingat yang ni. Kemudian yang ketiga adalah fuse kapasiti pemutus tinggi. Fuse ini digunakan pada tempat atau beban yang memerlukan kadar kapasiti pemutusan yang tinggi. Okay, kita tengok fuse kapasiti pemutus tinggi. Okey, yang ni adalah fuse kapasiti pemutus tinggi. Dia ada banyak jenis tapi yang ni adalah salah satu daripada dia.
Okey. Kalau dalam gambar nota awak ni, dia nampak macam kuprum ataupun ni kan. Dia tak berapa nak jelas sangat. Saya tak ada kat rumah saya kapasiti pemutus tinggi ni. Kalau ada saya boleh tunjuk kat awak. Yang ni siapa macam pernah tengok benda ni? Ya, ada dekat Pernah tengok korang kan? peti ais. Kat mana? Sekejap, tak ada kat sini pula. Okey, ni kita tunjuk macam ni. Okey, dia punya ni dia apa? Kalau ikutkan dia macam ni saja, dia ada besi dia lah keliling dia punya kiri dan kanan dia kan. Okey, so tak apa, awak ingat yang tu saja. Dia ada 3 jenis fuse. So boleh kenal lah beza dia. Kemudian dia ada tetap kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan fuse HRC ni high dia sebenarnya HRC ni adalah perkataan bahasa Inggeris daripada dia. RCCB, resident nanti kita tengok lah. So awak carilah. Saya rasa dia high resident circuit. Dia lebih kurang dengan RCCB macam tu. Okay, so kebaikan dia dapat mengelakkan terjadinya arka dan bunyi yang kuat, dapat mengawal arus yang tinggi, kapasiti pemutusan yang tinggi, mempunyai tanda pemutusan. Maknanya kalau dia putus tu, dia dah crack dekat fuse tu, kita boleh nampak. So kita tahulah dia tak boleh guna dah. Okay, keburukan dia paling mahal. Antara 3 fuse tu dia paling mahal. Okay, mengambil masa untuk menggantikan fuse yang baru hanya sesuai dengan penghubung fuse dan tapak yang tertentu dan sukar didapati. Sebab kita jarang guna, jadi dia mahal, orang takkan belilah untuk buat stok. Okay. Saya nak tanya Muhammad Solihin. Jenis-jenis fuse apa dia? Pertama. Apa ya? Jenis-jenis fuse yang pertama apa dia? Fuse silinder. Fuse apa? Nama cartridge. Cartridge fuse. Fuse cartridge. Afham Najwan. Fuse yang kedua? Afham Najwan. Fuse yang kedua? Tak ada. Maknanya tak ada lah tu. Okey, fuse yang kedua. Tak nak. Tak payah nak angkat tangan kat situ. Tak payah nak angkat tangan kat situ. Ya, nak angkat tangan budak-budak ni. Tak apa ikut. Okey, Syafiq, apa fuse yang kedua? Dawai semula. Apa dawai semula, ayat tu betul sikit. Fuse boleh dawai semula. Okey, Nasrul, fuse yang ketiga? Fuse kapasiti pemutus tinggi. Bagus, pandai. Okey, so kita akan panggil lah nak tengok tidur ke tak tidur dalam kelas kan. Yang tak tidur tu kita tahu dah yang memang tak tidur. Yang kita panggil tak menyok maknanya tidur lah. Itu je kesimpulan yang perlu kita buat. Dia tak ada kesimpulan yang banyak-banyak, kesimpulan satu je. Okey, so kita masuk kepada istilah-istilah yang berkaitan dengan fuse. Okey, so yang ni istilah yang berkaitan dengan fuse. Nampak sikit. Okey, so dia ada 4 iaitu elemen fuse, arus nominal, arus fusan dan faktor fusan. So yang ni kena baca. Kena tahu elemen fuse adalah pengalir dengan pelbagai saiz yang akan cair apabila arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Apa saja peralatan elektrik ataupun maksudnya benda-benda perlindungan pun kalau ada karan arus lebihan lah, kadang kita panggil karan kan, arus lebihan lebih P kat dia, dia akan cair sebab berlaku pemanasan.
Okay, bila kabel tu panas, so dia akan kacau kita punya peranti pelindungan kita dan menyebabkan berlakunya cair. Arus nominal adalah arus maksima yang boleh melalui kabel atau fuse pada jangka masa yang tidak terhad dengan tidak memanaskan pengalih kabel atau mencairkan elemen fuse. Okey. Yang keempat, arus fusan adalah arus minima yang boleh mencairkan elemen fuse. Dan yang keempat adalah faktor fusan, nisbah arus fusan dengan kadaran arus. Yang ni cukup sekadar tahu apa itu maksud dia saja. Okey. Kita pergi kepada yang berikutnya adalah pemutus litar miniatur. Okey. Yang ni masih lagi dalam tajuk peranti pelindungan. So macam kita tahu, MCB adalah peranti pelindungan. Okey. So MCB ni dia adalah peranti untuk pelindungan kepada pemasangan dalam keadaan litar pintas dan juga arus rosak. Okey. Peranti ini akan memutuskan sambungan secara automatik menjadikan litar buka dan tiada arus mengalir di dalam litar. Okay, apa maksud yang kita kata dengan litar buka? Saya nak panggil siapa litar buka ni? Hafizuddin, apa yang kita kata dengan litar buka? Apa maksud litar buka? Hafizuddin? Ikmal Zulhaikal, litar buka. Apa maksud dia Ikmal Zulhaikal? Secara ringkas. Ikmal Zulhaikal. Hari ni tak, kali ni tak ada orang nak angkat tangan, litar buka atau apa? Boleh ke? Okey Aiman, apa litar buka Aiman? Litar buka tu dia macam keadaan di mana semasa peranti tidak bersambung dan arus tidak dapat mengalir. Google kan? Okey. Okey, so maknanya litar buka adalah bila peranti tidak bersambung dan arus tak dapat mengalir. Itu yang kita katakan litar buka. Okey? So kalau dalam macam kita tak buka switch lah. Kalau switch kita nanti awak akan belajar lah switch buka ataupun tutup. Bila kita tutup switch, okey? Bila kita tutup switch maknanya litar tu buka. Okey? Maknanya tak ada arus yang mengalir. Itu yang kita kata sebagai litar terbuka. Okay. Kalau litar tertutup, bila kita on switch, maknanya litar tu tertutup. So, dia ada karan yang masuk. Okay, kejap. Kita tunjuk dekat sini. Kita tunjuklah bagi yang tak lena dalam kelas lah. Yang masuk kelas tapi tak lena, kita tunjuklah kan. Litar. Sekejap, siapa angkat tangan tu? Litar terbuka. Okay, kalau awak pernah belajar dulu masa form 3 kot. Okay, saya tak sure lah awak belajar kemahiran hidup ke tak kan? Belajar. Wah, ni kena tahu. Ni awak belajar kan yang ni? Ya, Belajar. RDK. Okay. So yang ni lah yang kita nak kata sebagai litar terbuka ataupun tertutup. So dalam keadaan yang ni, apakah keadaan litar ni? Terbuka. Sebab apa awak kata dia terbuka? Dia punya switch terangkat. Okay, ni apa? Switch ke fuse? Switch kan? Ya, switch je. Switch lah, switch. Okay, so bila switch ni terangkat, arus tak lalu dekat dia. Sebab tu kita kata dia terbuka tau. Sebab itu yang secara logiknya. Jadi kita buka switch, bila kita buka switch,
arus tak lalu. Sebab tu kita kata dia sebagai lita buka. Itu yang simple konsep lah. Kalau yang macam untuk pemahaman bagi yang tak berapa nak jelas, okay? So dia dah jawab lita terbuka. Kita tengok lita tertutup. Lita tertutup. T-U-T-U-P. Tertutup. Okay. So lita tertutup. Jadi dia punya Swiss dia di apa orang kata? Dia jatuh lah kan? Ya. Disambung. So bila kita sambungkan Swiss dia, jadi ada elektrik yang melaluinya. Kalau nak tunjuk dalam awak punya konsep pendawaian tu, jap, ada tak dalam ni? Dalam ni tak ada. Sebab dia cuma sebenarnya kita pakai macam jenis simple macam ni je. Kalau dekat awak tu lampu Swiss lah, Swiss satu lampu kan. Kita tertuntut Swiss, sekejap kita tengok Swiss lampu. Ada tak? Dia terlalu umum sangat. Okay. So awak kena faham yang tu. Satu lagi litar pintas. PNTS. Tadi saya nampak ada litar dia yang simple sikit. Okey. Yang ni dia tak jelas tadi, mana gambar dia saya tengok. Sekejap. Dia tunjuk video pula kat sini. Okey, ni short circuit lesson apa? Okey. Dia cakap bahasa Inggeris awak tak, saya tutup suara. Saya tak boleh dengar. Kita nak tunjuk ni je. Okey, ni yang menyebabkan berlaku ni lah. Okey. Yang ni yang sepatutnya kan, lita yang sepatutnya. Okey, so alah, saya malas lah nak install. Tak boleh tak? Sekejap. Tak nak ni. Saya malas nak ni. Kita tengok yang tak payah nak. Tapi tak. Kenapa dia tak bagi saya sign in?
Nanti awak carilah lita pintas tu. Payah pula. Tak nak keluar pula tu. Okey, ringkasan dia, kalau lita pintas ni maksudnya bila tak ada beban pada dia tau. Bila tak ada beban pada dia, okey, itu yang boleh menyebabkan berlakunya lita pintas. Apabila arus elektrik mengalir tanpa beban dan kembali ke bekalan kuasa. Dan satu lagi apabila dua konduktor berbeza bersentuh secara tak sengaja. Maknanya macam lita lampu yang kita tengok tadi. Lita. Okey, katakan dia sambung macam ni kan. So tak ada, lampu ni tak ada. Jadi dia boleh berlakunya lita pintas sebab sepatutnya arus akan pergi kepada beban. Lampu adalah beban. Okey, satu lagi bila live dengan neutral bertemu ataupun live dengan earth, okey, dengan bumi bertemu akan berlakunya lita pintas. Okey. Okay, yang ni semua orang saya harap sangat semua orang dah kenal MCB ni apa, saya dah terangkan. Okey, binaan MCB ni pun kita tahu dia mempunyai kadaran voltan sehingga 415 volt. Okay, untuk Malaysia 415 volt paling tinggi dan arus sehingga 100 ampere serta kapasiti memutus sehingga 9 kilo ohm. Dengan yang demikian peranti ini dibuat bagi memenuhi ciri-ciri piawaian yang binaan asasnya mengandungi bahagian seperti satu set mekanisme penswisan. Set mekanisme ini berbentuk punat Swiss yang boleh ditolak ke keadaan on dan off. Okey. Yang ni dia nak cerita apa itu MCB. Kita kena tahu MCB tu yang boleh terpelantik ke atas tu on off. Yang tu kita panggil button on off. Okey. Okay, yang ni adalah jenis magnet terma. Okay, MCB juga tapi dia jenis magnet terma. Okay, pelantik akan terkendali dalam jangka masa lama. Macam Swiss awak tadilah. Lebih kurang macam inilah bentuk dia. Okay, apabila arus lebih melalui bahan logam yang satu akan terpelantik dan terlepas daripada sentuhan. Ini dia dalam MCB kita. Okay. Kita nampak body saja kan. So inilah function dia di dalam MCB kita. Okay, yang ni jenis magnet hidrolik. Okay. So kena tahu seterusnya adalah apakah kebaikan MCB. Kita nak suruh orang baca lah. Kebaikan MCB yang pertama. Firdaus Daniel. Okey. Baca. Kapasiti memutus atau pelantik telah ditentukan oleh pihak pembuat dan tidak boleh diubah suai. Okey, terima kasih. Siapa yang angkat tangan tadi? Kat mana? Kat mana saya nak tengok angkat tangan lah. Okey, Aiman Zuhaikal yang kedua. Tapi dia naik tak timbul-timbul pula nama tu. Saya je ke? Okey, Aiman baca Aiman yang kedua. Kebaikan Okey. MCB. Kebaikan MCB yang kedua. Kendalian atau keupayaan MCB boleh diuji serta diset semula. Okey, terima kasih. Yang ketiga, Siti Nur Azizah. Dengan MCB segala kerosakan yang berlaku ke atas lita pemasang dapat dikesan dengan lebih cepat. Okey. Seterusnya. Dia buat tak nampak tu. Kita nak tengok tu memang tak. Bagilah kat report aku, bagilah kat report tak apa. Syamil. Syamil, satu. Syamil. Baik. Kebaikan MCB, apa dia? Membuka atau pelantik. Kau tengok tak mana weh? Saya share kat mana? Upload dulu soalan dah.
Tu baca, saya share kebaikan MCB. Baca kebaikan MCB. Hampa pergi mana? Saya baca tu kapasiti memutus atau pelantik. Dah. Yang tu Firdaus dah baca dah. Han patut baca nombor 4. Tidak seperti fuse apabila terputus perlu diganti semula dengan yang lain, manakala MCB hanya perlu diset semula atau di-on-kan setelah terpelantik. Okey. Tolong alert dalam kelas. Orang dah baca nombor 4 dah, kita basih baru nombor 1. Okey, seterusnya adalah Terdelak. PLAB. PLAB ni adalah RCAB. Memanglah suara kalau saya cakap seorang saya terlelak. Dalam kelas tu saya tahu dah apa nak lena. Okey, yang ni RCCB. Okey. Kenapa dia ada RCCB? Syafiq, apa sebab apa kita kata dia RCCB ataupun PLB? Apa nak tunjukkan dia tu adalah PLB atau RCCB? Sebab dia adalah pemutus lita bocor ke bumi. Ya, betul. Kalau awak tengok awal tu, macam mana nak bezakan dia dengan MCB? PCB dia ada tempat apa untuk cucuk tu, apa tahu nama tu. Apa Syafiq? Lupa dah. Apa dia nama dia? Okey. Siapa yang boleh jawab? Macam mana kalau kita tengok RCCB ni dengan MCB kita tahu. Yang tu MCB, yang ni RCCB. Saya kita. Cik, dia ada apa dia tu? Dia dah apa? Yang warna biru tu panggil tu. Dia ada button trip. Button tree. Saya lupa cikgu. Okey, yang lain pun sama. So bila kita tengok terus yang ni, kita tahu okey bila dia ada button trip dia adalah RCCB. MCB cuma ada button turun naik atas saja. Okey, tu MCB. Kalau RCCB, okey ingat RCCB, PLAB adalah benda yang sama. Faham? Faham cikgu. Okey, so kena ingat. Kalau orang kata PLAB tu apa? Toh lah tak tahu pula, okey? Dia kita panggil pemutus arus baki, Melayu dia. So bahasa Inggeris kita panggil PLAB, PLAB tu Melayu. RCCB tu Inggerisnya. Okey, PLAB adalah pemutus lita arus baki. Okey, RCCB Resident. Aiman apa Aiman? Syafiq apa Syafiq? Tak Syafiq lah, lagi Syafiq merajuk pula. Syafiq RCCB bahasa Inggeris dia apa? RCCB. Apa dia? Secret. Sekejap. Apa dah lupa dah tu ada ingat. Residual current circuit breaker. Okay guys. Okay, RCCB. Ni nampak? Residual current circuit breaker. Okay? Brake ni pemutus. Current ni arus. Circuit ni lita. Maknanya residual ni adalah apa? Baki. Tak tahu. Bahasa Inggeris dia kata residual current circuit breaker. Betul ke? Baki ya residual. Baki. Tahu saya kalau baki chain je, keep the chain lah. Chain je lah kalau saya. Okay, so ingat PLAB tapi kita selalu guna Inggeris lah. Kita akan guna RCCB. Okay, so kita akan guna RCCB iaitu residual. Saya kadang-kadang residual pun tertukar jadi resident. Okay, so residual current circuit breaker RCCB. Okay. So kita tahu tadi fuse ada 3. Lepas tu kita ada MCB. Lepas ni kita ada RCCB ataupun PLAB. Okay, ingat. Kita tanya Faris Rosli. Faris Rosli 1. Faris Rosli 2. Faris Rosli 3. Tak ada. Okey, Ikhwan. Ikhwan, apakah alat pelindungan Ikhwan?
Ikhwan, alat perlindungan. Apa dia Ikhwan? 1. Ikhwan 2. Ikhwan 3. Tak ada Ikhwan. Okey, Alif. Ada tak Alif dalam ni? Ada. Oh, Ada. Alif tunjuk. Okey, apa Alif? Alat perlindungan hari ni yang kita belajar daripada awal tadi apa dia Alif? Bagi tahu satu. Alat perlindungan lah. Jenis-jenis dulu. Masa jenis tadi tu apa dia? Jenis alat perlindungan lah cikgu. Jenis. Ustaz. Apa dia Alif? Dua je tadi. Tadi tajuk besar dia 2 je. Apa Ustaz ingin lupa? Apa tadi? Nak jawab. Alif, jangan macam-macam Alif. Oh, fuse. Okey. Pemutus cerita. Dengan apa? Okey. So, kita buat kat sini start. Whiteboard. Saya seorang lah main. Jadi saya. Okey, jap. Sekejap nah. Kita main sama-sama. Kita tengok siapa yang tidur, siapa yang tak wujud. Yang masuk Jamboard sekali dia lagi teruk tu. Seperti saya. Oh, tak boleh masuk Ali, laptop saya on the way nak ke Babung. Kalau masuk banyak sangat. Okey, tak apa. Kita tengok je. Kalau tak boleh masuk, just tengok je apa yang kita share. Alright. Macam mana saya nak share benda ni? Awak boleh nampak saya share. Macam mana? Cikgu tak share apa dia. Okay, ada? Ada tak saya share? Ada. Sekejap saya nak kena ring dulu. Ada. Okey, lah ni hari ni adalah kita belajar jenis-jenis alat perlindungan. Jenis alat perlindungan. Okay, ambil sticky note. Saya panggil nama saya panggil nama. Sekejap, yang ni saya nak masuk dalam ni. Okey. Macam mana main cara main ni tu? Itulah orang masuk dah kelas main. Tu tak masuk kelas, itu tak mau main. Saya masuk itu selek. Tak nak main. Alasan semua tu. Betul ya. Tak payahlah conteng. Tak payah conteng. Tak apa ya kerja. Badam. Okey, so kita akan panggil nama yang wujud kat sini. Siapa yang saya panggil nama, dia bubuhlah kat situ. Kalau nak menunjukkan dia tak tidur. Saya aku. Syafiq tolong sebut, orang lain bubuh. Syafiq sebut nama. Boleh tak Syafiq? Random. Okey, Syafiq tolong sebut nama nah. Alright, sekejap. Okey, tu kerja Syafiq. Syafiq panggil nama siapa yang ni. Okey, tadi Alif dah sebut, so Alif akan type yang pertama. Saya tak keluar lagi. Okey, yang pertama. Tak payah conteng. Okey, jenis-jenis alat perlindungan. Okey, Alif type tadi yang fuse tadi Alif. Pakai sticky note. Okey. Panggil dalam mic je kau. Yang ada dalam mic Yang dalam mic. Alright. Okey, Syafiq panggil orang yang kedua untuk jawab jenis alat perlindungan. Jenis alat perlindungan. Siapakah orang betul itu?
Kita panggil Abang Handsome boleh tak kot? Ikmal Farhan. Alik bubur fuse saja Alik, bubur fuse saja. Saja, okey. Fuse je. Oh dah kata dah. Tak apa. Ikmal Farhan ikut Abang Handsome. Okey, Ikmal Farhan, apa jenis alat perlindungan kedua? Alat perlindungan kedua, jap. Taip dekat situ, taip dekat jamboard. Alhamdulillah Pak An tak tidur ni. Bagus. Jap. Apa jap. Abang pukul yang mana? Sabar Koriman. Ikut urutan kau member ha. Dia ada dua je. Jenis alat perlindungan ada dua je. Alik dah jawab fuse. Hang jawab pula. Merah Saya boleh tengok siapa yang conteng-conteng buat bulat tu, saya boleh tengok. Nama tu naik bila tulis tu. Baik kena ban nak EMCB tu. Hang ni apa benda? Ya. Satu fuse. Dia kita jawab tu. Siapa nak jawab tu? Sebut nama. Afiq Farhan. Okey, Afiq Farhan jawab. Pakai sticky note Afiq. Saya. Pak An, why Pak An? Pemutus, tak ada per. Per tu tak ada per. Salah ejaan bahasa. Pemutus, Hafiz, pemutus. Pemutus lita. Siapa duk conteng tu? Apa yang polita je tu? Okey, pandai. Okey, seterusnya fuse ni terbahagi kepada berapa? Syafiq sebut, Syafiq panggil siapa Syafiq? Nama yang tak pernah disebut lagi. Amir Aiman. Okey, Amir Aiman, fuse terbagi kepada berapa? Amir Aiman? Ya. Fuse terbagi kepada berapa? 3. Tulis 3. Bawah ada fuse tu. Boleh tulis tak, Amir Aiman? Saya tak ada jamboard lah. Okey, tak ada jamboard. Hang pilih siapa nak tulis? Hang pilih siapa? Saya tolong tulis lah, senang belajar guna macam mana. Type je, tekan sticky note. Kalau pakai handphone ada tanda tambah kat bawah. Saya guna laptop. Laptop dekat sebelah kiri awak tu ada tanda macam kertas. Sekejap tu. Siapa jumpa banding tu? Ni ada kat ni belah kiri ni saya share kan. Tak, saya nak buka dekat lain. Sekejap. Alright. Kejap. Okay. Sebab dia ni. Okey, nampak? Nampak itu. Okey, so fuse ada 3. Siapa yang type 3 tu? Saya. Saya tu siapa? Farhan. Yang tu yang Aiman punya tadi kan? Yang 3 ni siapa? Yang tu yang Aiman punya, dia tadi type, saya tolong type. Orang tolong type. Okey, Amir Aiman kan? Okey. So, dia terbagi kepada 3. Okey. Buka color sikit lah. Okey, apa dia yang pertama? Solihin tolong type. Syafiq pilih seorang Syafiq.
Siapakah orang ke tak tahu ke berapa? Abang Dul. Oh, Abang Dul. Hidup saya rasa. Tadi panggil pun tak menyal. Abang Zul. Sorry, Mana Abang Zul? Aduh, Ya, ada Saya masalah. ingat Abang Zul. Nah, Abang Zul, apa Abang Zul? Zul. Fuse cartridge. Okay. Solihin tolong type. Okey. Macam mana je tu? Dekat mana? Type dekat Jamboard ni lah. Tak, yang cikgu kata pangkoh tu tak apa. Tambah letak. Ni, sini, ni. Ha, tu. Kalau guna laptop, Oh, kalau guna laptop dia akan keluar terus tepi tu. tulis apa je tu? Tadi Zul sebut apa tadi? Fuse cartridge. View cartridge. Type. Okay, yang kedua apa dia? Syafiq pilih Syafiq. Abang Free. Ha? Katris. Katrij. Abang Free. Amir Zafri yang kedua apa dia? Fuse boleh dawai semula. Boleh type tak? Katris. Ya, cartridge. Macam mana cara? Katrij. Ya Allah. Katrij. Han type je. Lagi salah saya abang. Tadi siapa kita panggil? Amir Zafri. Amir Zafri tak boleh type. Siapa nak boleh type kat Amir Zafri? Aiman. Mana dia tu? Oh ni. Okay, Aiman type Aiman. Okay, go boleh. Tu fuse cartridge ada ni. Oh, Yang ni. oh dah wait semula dah wait. Dah wait semula. Okay. Fuse. Oh, boleh tahu. Adalah, tapi bila kita cakap, kita punya suara dalam ni pun berbeza. Ni siapa tadi yang jawab? Amir Zafri. Amir Zafri. Amir. Aiman tulis kan? Yep. Okay, yang ketiga. Yang ketiga siapa? The lucky guy is Muhammad Aidil Hakim. Okay, Nasrul tolong type. Nasrul dah angkat tangan banyak kali. Kesian kat dia. Nasrul jawab ah. Nasrul tolong type boleh Nasrul? Boleh. Okay, Nasrul tolong type. Siapa Aidil jawab? Aidil? UIO. Jawab apa dia? Fuse capacity pemutus tinggi. Okay, type Nasrul. HRC tu apa dia maksud dia? Go high. R2 Recruit kan? bukan. Kalau C tu pemutus ni residu lah. Residu tu baki. Apa conteng tu? Ni dah tertangan lampau. Tak payahlah conteng. Saya search kan, dia naik Human Right Campaign. Nanti saya tolong ni. Okay, sekejap. Apa dia ni? Tak tahu lah. Oh, Nasrul. Kerja ni lo. Okay nak. Kemudian ini adalah 3 fuse. Kemudian kita akan pergi kepada pemutus lita. Pemutus lita, kita ada Syafiq cari seorang. Siapakah yang ketiga, yang keberapa saya tidak tahu. Adakah kita bagi Abang Azri lah. Azri lah. Azri ada. Azri sebut ni. Azri sebut ada berapa pemutus lita dalam ni? Ada 3. Kedua apa? 3 ke 2? Dua. Okey. Lapak pula dah saya pun. Sabar je, saya berlapak je, saya lagi dulu. Okey, so pemutus lita kita ada 2. Siapa nak tulis? Azri boleh tulis tak Azri? Boleh.
Okey, Azri tulis 2, nombor 2. Cikgu dapat dah cikgu apa dia masuk HRC tu. Apa dia? High rupturing capacity fuse. Oh. Hai. Rupturing RUPTURING capacity. RE? RUPTURING rupturing capacity. High rupturing capacity. Betul je, betul salah je. Betul lah. RUP. RUP? Ya. RUPTURING. Rupturing. High rupturing capacity. Ini pun nombor. Okey, okey. Tadi pemutus lita ada 2. Okey, siapa? Syafiq pilih seorang, Syafiq. Bagilah Nasrul. Nasrul dah tulis tadi. Tulis. Sedia ya. Ikut bagi Abang Den. Abang Danish. Siapa Den? Ada ke? Abang Danish Syahir. Den. Lah, dia ni cikgu, itu lah cikgu yang duduk sebelah saya tu. Handsome pakai spek tau. Tahu yang tidur tu. Cipeng. Boleh cikgu. Cipeng. Beritahu lah apa dia. Beritahu lah apa dia. Ada tak Danish? Ada. Dia cakap tak boleh tulis cikgu. Dia cakap tak boleh tulis. Dia memang lah, dia tak boleh tulis, line dia pelan. Jawapan apa Danish? Cakap pun tak boleh. Type kat situ Danish. Apa jawapan dia Danish? Type. Hang type dekat chat. Syafiq pilih seorang nak tolong tulis. Danish tak boleh tulis. Hang type dekat chatting. Apa dia? Pemotor lita. Siapa yang boleh tulis? Zul dah. Tulis lah siapa? Sebab macam Amir yang boleh tulis. Okey, siapa yang boleh tulis tolong tulis Sat. Tunggu Syahid bagi. Tunggu Danish tulis jawapan dia. Danish tak tulis lagi jawapan dia dekat chatting GM ni. Maknanya tak ada lah tu kalau tak boleh tulis. Tak fokus. Ikhwan ada Ikhwan? Tak boleh tulis. Dia tak boleh tulis? Enggak ada ikon tu. Dia tak boleh tulis satu. Lepas tu dekat chatting pun dia tak boleh tulis. Tengah fikir tak payah fikir ya Rabbi. Cakap dia tak tahu. Cakap tak tahu. Aduh. Tak logik, tak boleh tulis. Bagi Afiq Irfan lah, ganti. Afiq Irfan. Afiq Irfan? Oh Afiq Farhan. Afiq Irfan. Okey Afiq Irfan. Apa jawapan dia Afiq Irfan? Afiq Irfan? Apa cikgu? Apa cikgu? Pemutus lita ada 2. Okey, pemutus lita ada 2. Sekarang ni apa yang pertama? RCCB. Boleh lah, RCCB pun boleh. Nak boleh type tak? Tak boleh sebab saya masuk dekat Jasbon tadi. Dia tak nak Saya tulis tu. Awak tu siapa nak tulis tu? Afiq Farhan. Okey, Afiq Farhan. Memang tamak je. Tak apa. Tulis. Boleh Afiq Farhan yang risau. Boleh tulis. Tak apa. Kita bagi. Yang boleh tulis kita bagi. Okey, siapa jawab tadi siapa? Afiq Irfan jawab. Afiq Farhan tulis kan? Untuk yang kedua punya. Siapa? Kita bagi Pak Izzi. Pak Izzi? Pak Izzi dia baru masuk. Oh, lupa ke? Ya ke? Dia tak pasal, dia tengok ni. Dia baru masuk. Faham. Faham kita tengok. Dia tak lagi. Tadi dia. Dia ada. Ya, cikgu. Dia baru ada. Okey, pemutus lita ada 2. Satu, Afiq Irfan dah jawab RCCB. Okey, so yang kedua dia apa? Kedua, ayo. Apa dia yang kedua? Jeng.
Apa yang korang nak fikir-fikir? Soalan dah bincang dah tadi. 3 huruf je. 3 abjad je. Tidur. Orang buat kelas 3 abjad je. tidur. 3 abjad je. 3 abjad je. Afi Farhan, naik tak saya tulis? Tak ada pun Farhan. Afi Farhan tak naik. Tiga huruf je, faham? 3 apa huruf. dia? Ada kat dalam saya punya saya tulis dah. Dia ni kot. Man, tengok dia ada naik Aman? Tak ada kan? Tak naik kan? Apa dia? Ni Afi Farhan taib. Afi Farhan. Tak ada lah. Tak, dekat jembut je aku. Tak ada kan? Ya. Ada. Dekat jembut saya tulis tu sekarang. Tak ada. Nama dia ada. Nama adalah nama. Nama ni saya yang taib. Ni kot. Bak. Jembut ada bak. Tak apa saya taib. Cepat sikit sampai. Naik kan? Saya taib. Naik kan? Ya naik itu je lah. Okey, tak apa saya bagi dia. Saya bagi nama dia. Okey, yang ke apa dia? Afham. 3 huruf je. Apa dia Afham? 3 huruf je Afham. Pemutus Lita. Belum faham. M. Tadi apa cikgu yang nombor 1 cikgu? RCCB. RCCB. ELCB cikgu. 3 huruf je. 3 huruf je faham. Mula huruf M. MCB cikgu, MCB. MCB. Betul Lena. Budak ni tu lah Lena lagi. Okey. So hari ni Syafiq pilih seorang untuk dia buat ulasan kat Jembot ni. Jangan gelak, pilih seorang. Dia buat ulasan. Saya nak dengar ulasan dia. Apa yang kawan-kawan dah type semua. Apa yang terpilih kalau untuk dia yang ada tulis ni. Oh yang tak ada. Yang macam tak ada tadilah. Yang tak tahu tadi yang Hikmah Fahan je lah. Yang Hafizuddin tu memang tahu dah dia lain selalu. Hikmah Fahan. Hikmah Fahan? Pak An buat ulasan Pak An. Pak An kalau buat ulasan macam membaca berita kan? Ulasan? Ulasan dekat Jembot tu. Tak faham. Dah balik kan. Tak faham ulasan. Apa yang kita belajar hari ni? Ampun Lena. Oh banyak-banyak orang saya kenal kok. Dia macam memang suka ke Pak An handsome. Ni cikgu ambil ni. Ambil siapa? Ambil Nasrul ke Zuaika ke Amir ke. Pandailah Danish duk sebut Faris. Hang baru masuk ni Danish. Buat ulasan. Ulang ni. Danish ulas. Cikgu nak ulah lagi nak aku. Dia ulah pun lagi dia type lagi. Betul juga dia ulas, dia boleh type dia boleh ni. Okey. Select cikgu. Solihin buat ulasan Solihin. Tak bagi orang tu tulis. Siapa nak boleh buat ulasan dekat Jembot tu? Syafiq lah Syafiq. Syafiq cakap apa? Dengar Syafiq buat ulasan, semua orang dengar, fokus jangan tidur. So ulasan untuk ini kita belajar tentang jenis-jenis alat perlindungan yang ada 2 iaitu fuse dengan pemutus litar. Dan kalau untuk fuse dia ada 3 iaitu fuse cartridge dengan fuse boleh dawai semula dan fuse capacity pemutus tinggi kurungan HRC. Dan untuk pemutus litar kita ada 2 iaitu RCCB dan MCB. Boleh? Okey, boleh. Faham? Yang lain? Okey, kalau faham angkat tangan. Diri sendiri tak payah angkat tangan Diri sendiri tak payah angkat tangan. Dah terang tak payah angkat tangan. Open queue.
Okay. So ingat hari ni kita dah angkat tangan kat 5. First tu lah. Oh dia debut pula berlawan angkat tangan tu. Afiq, Fahad, Ikmal, Farid, Izzul, Faizi. Oh faham semua. Baru masuk pun faham. Bagus. Okay, turun tangan. Okay, so Farid bawa ada Ego. Farid bawa ada. Itulah tiba-tiba ada pula kan. Bila kita panggil tadi tak ada. Danish ya, Danish. Dah ada Dan. Okay, so ingat untuk hari ni. Hari ni kita belajar yang benda saya buat ringkasan dekat Jamboard tu. Bukan saya, kawan-kawan awak bagi jawapan dekat awak. So awak kena ingat benda-benda ni adalah alat perlindungan. Okay, so dalam kiraan kita tak bagi masa yang lama. Kita bagi masa Ctrl C, copy, kita bagi masa sekejap. Nak paste tu kena bagi masa juga. Sekejap. Kita bagi masa. Cikgu jangan buat begitu. Cikgu saya macam nak terpantok tangan depan ni. Dalam kiraan 3, 2, 1, tengok dekat chatting masing-masing. Dekat GM, chatting dekat GM. Ada link, so isi kehadiran. Sebelum kehadiran ditutup. Ini minggu berapa 15 kan? Hari ni 28 hari bulan 7. Okay. Dan ada dalam saya tu. Jangan aku dah. Saya nak kena pergi ni, ada orang main masa sekejap. Hujan. Postman mai. Betul? Okay, Aiman, Firdaus, Jenia, Syafiq Mukris, Amir Zafri, Faizi, Afiq Farhan, Ikmal Zuhaikal, Azri Izzuddin, Alif, Nasrul, Azizah, Faris, Aidil, Afiq, Ikmal. Mana sampai Ikmal? Solihin. Okay. Sebelum saya tutup. Mana lagi 22 orang? Sekejap tu. Saya tengah buka laptop sekejap. Boleh bercakap dah habis kelas boleh bercakap. Wow. Tadi tak boleh bercakap. Dah isi kena tangan boleh bercakap. Lag. Sorry. Ya kak. Dennis. Okay. Sedapnya. Kira awak faham 15 Julai? Afham, jangan sesat Afham. Minggu 15 Afham, isi lain Afham. Hari ni hari Rabu Afham, 28 bulan 7. Jangan mabuk laut. Guys, minggu 15 guys, jangan mabuk. Alhamdulillah settle dah itu. Okey, cepat. Faizi dah isi. Okey, so nama yang kat sini saja. Lagi kalau tak saya dah tutup, saya tak terima dah nak. Okey, Amirul Aiman. Cepat. Berapa orang ikut yang ada ikut? Saya rasa sepatutnya ada 22. Sebabnya campur saya dengan presenter 24. Jadi sepatutnya 22 lah. Yang ada kat cikgu berapa? Yang ada kat saya baru 17, 18, 19. So yang nama tak ada pasal berdekat tu. Tak apa, mungkin dia Lena. Syafiq dan tak tadi Syafiq ada orang tu. Time kelas dia tak boleh bercakap. Bila nak isi kehadiran, saya nak pergi buka laptop balik pula. Buka mic kan, Solihin kan? Oh, isi kehadiran.
Cikgu nak macam mana cikgu? Boleh buka pula. Aduh, alasan. Yang seorang lagi ni dalam kelas ada, bila panggil nama tak ada, isi kalian ada pula. Jam tolong. Okey Kak, dia ni cepatlah nak isi kehadiran. Saya nak tutup dah. Kiraan daripada 30. 29. 28. 27. Sabarlah. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 1 pula 10. 9. Dah siap. Siapa seorang lagi yang tak isi ya? Hasan je. Hari ni tidak saya tak masuk juga kelas je tu. Saya kena pisau kelas. Aku dah dapat dah. Siapa yang tak Aku tak masuk? makan apa yang tak. Tidak, saya tak boleh masuk kelas ni cikgu. Saya kena pisau test sebab keluarga saya positif. Tak positif lagi? Saya kena pisau test. Mak dengan ayah saya positif dah. Dah pakai gelang lah. Nanti apa ni, jaga diri baik-baik. InsyaAllah tak ada apa-apa kot. InsyaAllah. Apa dia? InsyaAllah. Tapi ada kampung kami. Kat mana ni Solihin? Ayat hitam, Kedah. Oh, jangan lupa nah. Bila duduk situ? Memang duduk situ Saya duduk sini cikgu. Oh, silap. Saya pendapatan semula apa jeruju. Oh, jeruju tu. Itulah dah buatnya menagih dadah lah start tu. Allahu Akbar. Nama Ikhwan ada dalam ni? Ha? Nama Ikhwan ada dalam ni? Ikhwan ada. Mak dia kot isi kehadiran. Ikhwan, Muhammad Ikhwan bin Mansur lah. Panggil dia tak menyaut pun tadi. Tak tahulah siapa yang isi kehadiran. Okay, so saya nak close kehadiran macam tak ada orang nak isi dah kot. Esok cikgu saya pergi buat sektor 29. 29, okay. Okay, so saya nanti saya akan check balik kalau Azizah isi dah Azizah kehadiran. Azizah isi dah? Dah isi dah. Okay, tak apa. So kita close kehadiran hari ni. Mungkin dia tidur lah. Saya ingat kalau tak isi tu dia tidur. Sebabnya dia tak bagi apa feedback kat kita. Kalau dia maklum dia tak boleh isi. 21. Sepatutnya kita ada 22. Seorang lagi siapa? Tak tahulah. Saya pun tak tahu siapa. Jadi biar pi je kat dia. Saya off kehadiran sekarang. Kita dah bagi 30 second dah. Okay. Okay. Tak isi kehadiran. Okay guys. So untuk hari ni awak ingat awak belajar yang tu. Sudah Danish, tak payah angkat tangan sangat. Dah lah bohong. Tak boleh tulis. Cikgu mana ada saya bohong cikgu. Cikgu cepat cikgu. Benda internet saya tekat cikgu. Okay guys, so itu saja kelas untuk hari ni. Jadi ingat kita belajar hari ni yang tadi kita dah buat conclusion. Tolong alert benda tu nah. Make sure buat PB3 dengan PB4. Afham tak buat lagi. Okay, PB3, PB4 buat hantar. PB saya sudah hantarkan. PB yang PB tu patutnya kena hantar macam mana tu? Ambil gambar, tulis dalam saya bagi awak bawa balik kertas kan. Saya bagi awak bawa balik kertas, awak tulis, ambil gambar yang awak tulis jawapan tu masuk dalam Google Classroom tu. Saya dah ajak dah. Saya hantar yang pembukaan depan dia. Habis tu saya nak tanda macam mana isi dia. Boleh hantar balik kan? Boleh cancel. Boleh. Semua orang kena hantar. Okay. Okay? Ya cikgu. Apa kamera cikgu? Alang-alang tengah hujan ni. Faizi. PB5 tak je kan? PB5 belum. Tak habis belajar lagi PB5. Tapi kalau dah rajin nak buat PB5 siap-siap pun boleh. PB6 kalau nak buat siap-siap pun boleh. Tak ada masalah. Confirm cikgu? Boleh. Alhamdulillah siap dah. Boleh siapa nak? Sebab saya tak masuk lagi tapak dia. Boleh lagi saya. Saya masukkan. So siapa yang nak hantar PB5 saya buat saya edit. PB5 saya publishkan dia. Schedule. Dan nama saya S. Bahaya.
Macam mana saya nak? Okey, PB5 pukul, hari lah pukul apa? Lah pukul 10 pagi. Pukul 6 kot. 6. Tak apa, kalau naik saya SL tu, maknanya saya tak hantar PB dengan penuh lah. Ha. Sudah. Video tu okey ke? Okey, So, yang lain semua saya submit dah. okey macam ni saya nak share kat awak. Tengok ni saya share. Siapa yang macam tak tahu lah apa benda yang tak buat lagi. Tengok Ustaz. Pak Izzi ni dia dah keluar dah. Orang tak habis kelas lagi dia keluar lagi. Betul. Okey, yang ni nah. Okey, tengok balik yang macam yang tak hantar. Kenapa ada setengah tu yang X tu kenapa tak hantar? Sebab PB3 dengan PB4 kalau tak hantar langsung memang X. So apa boleh tengok kat sini? Saya akan hack account. Saya ada account student. Saya ada account Mamat ni. Alah, tapi saya tak ingat password dia pula. Password siapa tu Ego? Saya try. Ego dia tak naik pun, Ego dia naik dekat apa? Dekat kehadiran je kat saya. Sekejap. Syafiq, lagi nak buat lah Syafiq. Minta maaf je, saya ada kerja. Minta maaf. Ini nak buat sekali. Naik tak? Naik gambar ni. Naik gambar RCCB. Tak. Okey, naik kan? Naik Ego, naik. Naik Google Classroom. Okey, ni Google Classroom awak Ni Google Classroom awak. Saya pakai akaun Mamat Handsome. Okey, so kalau hampa nak tengok apa yang hampa tak buat lagi, yang paling mudah. Hampa pergi dekat to do. Ni nampak to do. Kalau handphone pun sama, pergi to do. Pergi dekat all classes ni, pilih kelas saya. Kalau nak ambil kelas orang lain pun boleh pilih. So pergi 1033. So boleh view all. Okay, so view all maknanya kalau benda-benda ni awak tak buat lagi lah tu. Yang missing pun ada juga. Tak ada missing, assign. Sebab Amir Zafri ni dia dah hantar semua kerja dia. Kalau kita pergi okay, ni kan bila ni awak punya. Jadi awak akan pergi dekat classwork. Okay, dekat classwork awak ni macam ni. Kalau dia berwarna warna hijau macam ni, maknanya warna hijau, warna ikutlah awak punya laptop setting macam mana kan. Kalau dia warna orange terang ni, maknanya awak tak buat lagi. Macam ni dekat PB wajib dia. Nampak PB wajib ada. Ya. Dekat saya dia ada naik 2 je. Memanglah 3 dengan 4, 5 dengan 6 saya tak buat lagi. Saya schedulekan sekejap. Lut nak juga nanti kejap. 10. Sekejap 10 45 saya tembak. 10.45. Must schedule for the future. Dia marah saya pula 46. Okey, lagi 10.46 akan naik PB5 dengan PB6. Bagi cikgu, bagi apa saja cikgu. Saya nak siapkan. Okey, nampak naik? Nampak tak naik? Okey, lah ni naik dah PB. Okey, so dekat PB. Okey, PB naik. PB 5 dengan 6 ni nampak naik. PB 5 dengan 6. Tapi pasal apa dia punya colour ni?
Cik dah buat ke Mamat ni? Memang aku tengok yang saya punya. Kan cikgu punya profile yang tu punya ni. Kenapa dia tak jadi warna tu? So PB5 dengan PB6 ni Tugasan. sekali lagi saya ni balik, saya bubuh balik PB5 ni. Saya tak pasti kenapa dia tak jadi warna koko. Patutnya dia akan jadi koko. Okay. So nanti ada PB, penilaian PB ni. Maknanya awak tak selesai lagi. So kena hantar yang ni. Satu lagi, tugasan ekstra. Tugasan ekstra yang ni pun kena buat Mana video soket tu? Video soket. Tugasan ekstra semua siap dah ni. Semua submit. Ada satu video soket. Kat bawah sekali tu. Mana tu? Tugasan soket tu. Tugasan soket. Oh ni tugasan soket ni dia dah hantar dah. Kalau orang lain tak settle tugasan soket wajib Very good. Okey kelas. So ada masalah apa bagi tahu nanti. Jadi saya nak tamatkan kelas saya pada hari ini. Terima kasih yang join dan yang wujud di dalam kelas ni. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Semoga terpelihara lah. Okey, kita doa supaya Solehin tak ada apa-apa dan family Solehin diberi kesembuhan. Okey? Dan juga Fidah Ego. Dan juga family Fidah Ego. Oh, okey, sorry Firdaus juga. Okey. So yang lain jaga diri baik-baik. Kena marah Okey, so yang lain jaga diri baik-baik Okey kelas, saya nak stopkan record. Tak, mana nak record. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Syafiq ada dekat hang tau Syafiq. Record ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa esok. Bye-bye. Bye. Saya stop recording Saya stop. Ha? Dia Ali. Stop, okey. WhatsApp Ali, WhatsApp.